Singapura sudah mula membina sebuah kemudahan canggih pengeluaran makanan di bawah satu bumbung yang rendah karbon. Ini merupakan kemudahan pertama seumpamanya di dunia. Apabila siap kelak, kilang tersebut mampu menghasilkan protein sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang dipacu konsep teknologi tinggi. Ia memanfaatkan tenaga yang boleh diperbaharui, kecerdasan buatan AI serta bioteknologi makanan. Dijangka siap pada suku kedua tahun hadapan di Sims Avenue, Hub Life 3 Urban Sustainability atau LUSH bakal dilengkapi sistem lingkaran hidroponik tertutup yang dijana tenaga suria. Ia mampu mengitar semula air kumbahan untuk menghasilkan sayur-sayuran dan alga mikro. Ia kemudian diproses di tempat yang sama bagi menghasilkan produk protein dan makanan. Konsep tersebut diilhamkan syarikat pemula teknologi makanan setempat Life 3 Biotech dan Union Solar, sebuah firma yang tertumpu kepada tenaga yang boleh diperbaharui. LUSH represents a very true commitment to shape a sustainable, energy efficient and food resilient Singapore. So due to our very small size and natural constraints, we must work around limited water and land, which are critical for food production. Hence, it is even more important for the agri-food industry in Singapore to leverage technology and adopt innovative and sustainable food production methods. Kementerian Tenaga Manusia MOM mengeluarkan hampir 500 notis berhubung kegagalan mematuhi peraturan bagi sektor hasil kerja logam sejak lebih 2 bulan lalu. Ini setelah ia menjalankan 650 pemeriksaan pada bulan Oktober dan November. Jumlah denda yang dikeluarkannya berjumlah $32,000 dalam tempoh itu. MOM menyatakan para majikan dan pekerja dalam sektor itu kurang memberi perhatian kepada soal keselamatan. Menurutnya, mereka perlu memastikan bahagian tajam mesin-mesin dikepung demi mengelakkan kejadian luka atau terputus anggota tubuh badan. Kerja-kerja penyenggaraan secara kerap juga perlu dijalankan, tambah MOM. Pada separuh pertama tahun ini, lebih 4 daripada setiap kematian dan kecederaan teruk dalam perusahaan pengilangan datang dari sektor hasil kerja logam. Seorang lelaki berusia 61 tahun hari ini dikenakan tuduhan cuba membunuh. Ini berikutan satu kejadian mengelar menggunakan senjata di Pasir Ris West Plaza semalam. Siasatan awal menunjukkan Lo Chai Ho bersenjatakan sebilah pisau pemotong dan menyerang 3 orang yang menjadi mangsanya. Semasa Mediacorp mengunjungi Pasir Ris West Plaza petang tadi, kedai di mana serangan berlaku didapati ditutup. Bekas-bekas darah di kawasan ini juga sudah dibersihkan. Para penduduk bagaimanapun memberitahu Mediacorp, mereka tidak begitu bimbang tentang soal keselamatan di sini. I think it should be quite safe now that everything has been settled, and then I believe the police is still, investigating. Yeah, so it should be quite okay. Anggota Parlimen kawasan ini, Menteri Kanan Teo Chee Hean, juga turun padang melihat-lihat keadaan tengah hari tadi. Beliau menyatakan ia masih rancak dengan orang ramai pada waktu tengah hari. Encik Teo juga bercakap dengan para peniaga dan pelanggan yang berasa lega bahawa polis sedang mengendalikan kes itu dan kawasan itu sebenarnya selamat. Beliau juga melahirkan harapan bahawa mangsa-mangsa yang cedera akan segera pulih. Dari penjenayah kecil-kecilan hinggalah ke pengganas berbahaya, para pegawai keselamatan dan kaki tangan di tempat-tempat daya tarikan pelancong sentiasa memantau tanda-tanda mencurigakan. Ini merupakan hasil latihan pihak polis yang turut menyarankan penggunaan kamera CCTV di tempat-tempat yang sesak dengan orang ramai. Rangka kerja keselamatan dipanggil TOPSIS itu atau Sistem Berintegrasi Pemeriksaan Orang Berorientasikan Ancaman kini amat berguna semasa musim cuti ini. Sedang ramai penduduk tempatan dan para pelancong sibuk menyerap suasana musim perayaan akhir tahun, para pegawai keamanan di taman di persisiran ini pula sibuk meningkatkan kesiagaan. Mereka menggandakan rondaan sambil memerhatikan jika terdapat tanda-tanda mencurigakan yang berpotensi menjejas suasana perayaan. Jumlah pegawai keselamatan dan kaki tangan barisan hadapan turut bertambah. Sepanjang bulan ini, bilangan pengunjung ke taman di pesisiran melonjak hingga 50% daripada biasa.
Ia antara 30 pertubuhan tempatan yang menjalankan program latihan polis di bawah rangka kerja TOPSIS yang diperkenalkan 7 tahun lalu. Antara daya tarikan pertama yang menerapkannya ketika itu adalah Pulau Peranginan Sentosa. So in Sentosa, we believe it takes a whole community here and every different individual who works on the island here to give the peace of mind to all visitors that come onto the island. Our TOPSIS partners have trained and engaged their communities to play a part in recognising, reporting and resolving telltale indicators to complement the efforts of the police to keep their premises safe and secure.